Isu perkahwinan kanak-kanak ataupun perkahwinan bawah umur semakin hangat diperkatakan. Ramai di kalangan masyarakat bukan Islam ataupun bukan Melayu kurang faham dengan ajaran Islam yang membenarkan perkahwinan kanak-kanak, di mana pandangan terhadap perkahwinan kanak-kanak ini dinampak merompah peluang mereka untuk menikmati zaman kanak-kanak dan juga boleh mengakibatkan kesan yang jangka panjang yang serius terhadap kehidupan dan kesihatan mereka. Jadi boleh ke YB dan juga Datuk berkongsi pandangan mengenai persoalan berkaitan ataupun isu yang berkaitan dengan perkahwinan kanak-kanak khususnya di Malaysia. Dalam konteks Malaysia dan bagaimana PAS menerangkan isu ini iaitu perkahwinan bawah umur kepada masyarakat umum, bahawa dalam ajaran agama dapat memastikan bahawa perkahwinan bawah umur ni boleh dan dapat diuruskan sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Saya mulakan dengan YB. Okay, jadi kalau kita lihat pada Islam, ya, sebenarnya kita kena tengok kenapa pensyariatan perkahwinan itu sendiri dalam Islam. Kenapakah disyariatkan ataupun diperundangkan tentang perkahwinan dalam Islam. Selalunya kita bila sebut je perkahwinan, maka automatik kepala kita pada seks. Sebenarnya dalam Islam dia bukan sekadar maknanya memenuhi naluri seks, tetapi di situ sebenarnya dia untuk nak membina sebuah keluarga di mana yang akan boleh menyumbang kepada ketenteraman hidup manusia secara bermasyarakat dan juga bernegara. Jadi banyak angle di situ yang perlu diberikan hak, diberikan tanggungjawab. Ya. Jadi dalam perkahwinan sebenarnya dalam Islam dia kena melihat daripada semua sudut, diberikan amanah ni kepada pasangan suami dan isteri itu. Kepahaman tu perlu ada sebenarnya lah kepada setiap pasangan. Jadi bila kita sebut masalah, kita kata perkahwinan kanak-kanak dengan kanak-kanak, ya, ini nanti kita nak minta YB Datuk Mumtaz lah, dia bahagian ni lawyer, dia akan bagi sebenarnya peratus yang berlaku perkahwinan kanak-kanak sebenarnya khususnya di Malaysia ni, siapa yang terlibat. Dia ada fakta tu memang saya dah ada bincang supaya yang ni Datuk Mumtaz yang akan maklumkan sebenarnya di Malaysia sendiri yang bila disebut perkahwinan kanak-kanak mesti sebut orang Islam, mesti terkena kepada orang Islam, mesti terkena pula kepada dekat Malaysia kan, perkara tu berlaku. Jadi sebelum pada tu saya nak tegaskan, dalam Islam perkahwinan bukan semata-mata adalah fikir fokus kepada soal seks, tetapi sebenarnya adalah pembangunan manusia dalam sebuah keluarga untuk menyumbang kepada kesejahteraan hidup masyarakat dan bernegara, insyaAllah. Jadi bab fakta berapa macam mana tentang perkahwinan kanak-kanak, minta Datuk Mumtaz yang sediakan. Datuk, your turn. Okay. Saya suka dekat lah, sebab saya rasa bukan cakap Cik Lam je lah, tapi hampir semua duta Sweden, duta Canada, duta US datang ke Kelantan just to ask me this. Ini FAQ lah. FAQ lah kalau untuk minor marriage. Okay. Isunya ialah bukan isu minor marriage. Isunya pertama marriage. Perkahwinan ini sama ada melibatkan minor ataupun adult. Ia adalah isu serius. Ia bukan isu main-main. Membina sebuah kontrak, membina sebuah hubungan bukan benda mudah. Dia memerlukan pendidikan, dia memerlukan kesesuaian, sebab dia bukan hidup sepejabat. Dia hidup serumah. 24 jam kalau tak kerja. Kalau kerja mungkinlah 16 jam. Dan daripada muda sampai mati. Bukan kahwin sekejap. Isu yang berlaku sekarang ialah isu sexual intercourse between minors. Itu isu yang sangat bahaya kerana melibatkan maruah, consent, health, kesediaan, kefahaman, semua melibatkan. Jadi bila melibatkan child marriage, dia sebenarnya melibatkan banyak regulation yang kita perlu melihat dan kita perlu perundangkan. Bila disebut tentang perkahwinan bawah umur, ya, ini bukan isu baru dalam mana-mana kerajaan atau mana-mana negara. Seluruh dunia, hatta orang India, orang Cina sendiri pun,
orang Mak Saleh pun dulu semua orang kahwin tak ada had umur pun. Dan bukan berkahwin 4, boleh berkahwin sampai puluh-puluh, sampai 90 isteri. How did we regulate this? Untuk regulate ini, di sana yang umumnya kita tak benar. Tapi kalau kita benar, dalam hukum biasa, general rule, dia akan ada exceptional rule. Untuk this exceptional rule, you have to apply to court. Kalau orang Islam, apply ke mahkamah syariah. Sekiranya hakim berpuas hati dengan sebab-sebab yang dikemukakan oleh pengantin lelaki atau pengantin perempuan dan dilihat tidak memberikan bahaya, ada sana ada cara-cara pencegahan, ada cara-cara pendidikan, maka hakim akan benarkan. Perkahwinan itu hanya akan berlaku bila dibenarkan oleh hakim. Kalau untuk non-Muslim, perkahwinan itu mesti dimaklumkan kepada Menteri Besar. Menteri Besar kena bagi konsen. Dan perkahwinan bawah umur bukan hanya berlaku di kalangan orang Islam, perkahwinan bawah umur juga berlaku di kalangan non-Muslim. Banyak juga berlaku di Sabah Sarawak. Dan jumlah yang terbesar bukan disumbangkan oleh orang Kelantan pun. Tetapi isu yang dimainkan seolah-olah di Kelantan ini jumlahnya sangat besar dan sebenarnya ia tidak mewakili 10% pun daripada jumlah perkahwinan bawah umur melibatkan seluruh negara. Jadi dalam hal ini kita memandang serius sebab kita memandang dalam isu perkahwinan ini kita kena didik lelaki, kita kena didik perempuan. Kedua-duanya kena memahami hak dan adakah kesediaan daripada sudut reproduktif untuk mereka ini mengadakan sexual intercourse. Adakah mind mereka terima? Sekarang ini yang kita bimbang di kalangan kanak-kanak sekolah yang tak kahwin ni, yang buat sexual intercourse right now. Yeah. Berapa ramai? Ini masalah sosial ini yang... masalah sosial yang sana kerana medsos. Media sosial sekarang, kita buka iklan pendidikan, dia keluar gambar-gambar yang lucah, porno. Dan Jadi, dia melibatkan semua kaum, semua semua kaum. agama sebenarnya. Dari segi maruah, kita kalau bila berkahwin, bila mereka berhubungan, possibility untuk hamil tinggi. Ini akan melibatkan harta. Ini melibatkan maruah. Ini melibatkan jati diri. Bila once you dah hilang secara illegitimate, dia jadi hilang maruah. So bagaimana you nak upgrade semua perkara ni? Jadi ini pendidikan ini saya nampak dia kena dimulakan lebih awal dan kena lebih menyeluruh. Dan bila dah berlaku, diberi kebenaran. Apakah protection, apakah pendidikan, apakah education yang kita kena berikan kepada pasangan muda. Sebab kadang-kadang pasangan sama-sama muda. Ada di sana pasangan yang seorang muda, seorang tua. Bagaimana yang begitu? Bagaimana kita nak maintain perkahwinan jangan jadi perkahwinan yang mudah bercerai. Tetapi di sana ada juga orang tua yang berkahwin bercerai pun. Ada juga yang muda kahwin tak cerai-cerai pun. Jadi apakah formula ataupun resolusi yang dibawa oleh PAS untuk menangani isu ini yang dikira membimbangkan ataupun merungsingkan masyarakat? Tapi sexual intercourse among minors lebih membimbangkan. Saya ada data di sini ya. Kalau ikut data, kalau data 2018 ini melibatkan kanak-kanak berkahwin bawah umur 2018, jumlahnya semua 1,674 bumi putera, termasuk Sabah Sarawak, kaum Cina, kaum India dan lain-lain, campur semua 1,856. Hanya ada tak sampai 2,000 perkahwinan membabitkan perkahwinan bawah umur yang direkodkan oleh mahkamah. Di sana ada lebih daripada mungkin 100,000 minors yang terlibat dalam sexual intercourse illegitimate tanpa family tahu pun. Jadi yang kerajaan kena buat tindakan yang PAS, DAP, gerakan MCA, MIC kena buat ialah kita nak mendidik masyarakat jangan terlibat dalam hubungan tanpa kahwin. Sebab you umur 18 ke, you umur 17 ke, kalau you mengandung tanpa bapa yang sah atau you tak mengandung pun tetapi you dah tak ada maruah, itu bukan benda main-main. Ini adalah skandal yang akan boleh menjatuhkan sebuah negara. Jadi isunya sekarang kita kena buat health education, kena educate lah Islamic ataupun masyarakat yang sopan, decent, sexual dan juga segi maruah. You tak boleh jamah, you tak boleh, ini gelas, you tak boleh bawa gelas ni balik kalau you tak bayar. Macam mana you boleh bawa perempuan balik tanpa you ada apa-apa ikatan dengan dia? Ini lebih teruk daripada barang ni. Ini bukan chattel. Ini bukan barang. Jadi sekarang ini kena fahamkan, everybody kena ada jati diri. You tak boleh mudah-mudah ambil, jumpa kunci kereta orang, ambil, bawa. Kemudian accident, tinggal. Ini dah ambil anak orang, tiba-tiba kawan tu dah macam-macam jadi, tiba-tiba you tinggal. Sedangkan you anak siapa? Dia anak siapa? dalam hal ni Encik Lam, boleh tak kita tengok sebenarnya pendidikan untuk lelaki itu sendiri mesti diperkasakan. Mereka lelaki mesti tahu tanggungjawab perkara ni. Sebab kalau kita tengok
yang memperdayakan tu banyak kan daripada kaum lelaki. Jadi tak bolehlah kita nak meletakkan ini sebab Islam lah telah pun merendahkan martabat kaum wanita. Tidak, sebenarnya itu dia bergantung kepada peribadi masing-masing. Dan mungkin orang lelaki dia rasa dia kuat, dia cuba nak paksa perkara itu berlaku. Itu yang kita lihat sebenarnya. Hubungan itu, hubungan seks terutamanya berlaku banyak tadi yang disebut adalah di luar perkahwinan kepada generasi muda. Sebagai contohnya 2018 jumlah berkahwin tu tinggi. Kalau contohnya 2016 berkahwin di Kelantan 14,456 orang. Yang berkahwin bawah umur 335 sahaja, tak sampai pun 1%. Tak sampai pun. Kalau 2018, 152 orang sahaja yang berkahwin. Ini yang minta dengan mahkamah, sama ada lelaki ataupun perempuan. So, jadi maksudnya di sini, ia bukanlah jumlah yang sangat besar, tetapi diberikan oleh hakim bila keadaan itu exceptional. Dan mereka pun kedua-dua mungkin dah tak belajar, mereka mungkin dah tak, dan family pun consent, dan mungkin dah ada satu, dan di peringkat JAKIM sebenarnya dah ada satu guideline, kalau you berkahwin bawah umur, apa yang you kena patuhi. Maknanya kalau orang tu nak masih lagi belajar, boleh sambung belajar. Bukan kata you kena kurung dalam rumah jadi macam ayam, bukan macam dan tu. kita kena tengok juga bahawa umur tu jangan kita fikir 10 tahun, 11 tahun. 8 tahun. Dia 16 bawah ke atas. umur tu yang disebut bawah umur tu mana tahap dia. Dan kalau misalnya kita kata 16 tahun, kita boleh tengoklah sekarang budak-budak yang remaja yang berumur 16 tahun dah boleh dipertanggungjawab ke tidak. Tu kita kena tengok dia berdasarkan kepada dari segi reproduktif pun mereka dah ada kesediaan. Sebab sekarang kita kena tengok macam ni. Dulu juvenile case tak banyak, young offender pun tak banyak cases. But right now young offenders, juvenile cases sangat banyak. So kalau dalam kes kecurian mereka boleh dipertanggungjawabkan, mereka boleh dihukum, mereka boleh dibincang, mereka dibawa ke mahkamah. Dalam hal ini juga kalau mereka nak berkahwin, mereka patut didengar di depan hakim. Mereka boleh cakap. Kalau yang perempuan tak mahu pun boleh cakap depan hakim. Bukan mereka dipaksa kahwin, tarik daripada rumah, bubuh dalam guni, kemudian kahwin. Tak. Tapi kerajaan pusat berusaha untuk menyelaraskan tarif dewasa dalam Undang-Undang Keluarga Islam dari 16 tahun kepada 18 tahun. Dan penarifan ini dibuat bagi menyesuaikannya dengan tarif dewasa dalam kebanyakan undang-undang yang lain. Tapi di Malaysia masih ada 6 negeri yang belum buat pindaan terhadap umur 16 tahun. Iaitu Kerajaan PAS, Kelantan dan Terengganu, tapi Kedah sudah buat. Negeri lain yang belum buat adalah Perlis, Negeri Sembilan, Pahang dan Sarawak. Jadi, adakah perlu untuk menaikkan umur daripada 16 kepada 18? Apakah pandangan? Okey, kalau pada pandangan saya, dia bukan sekadar kita nak samakan dari sudut umur, nak naikkan tahap umur, tapi kena buat secara menyeluruh. Bukan sekadar untuk naikkan umur yang boleh berkahwin, tapi dari sudut misal kata multimedia yang terdedah, yang boleh masuk. Maknanya kanak-kanak yang kecil sendiri pun dah boleh tengok, dah boleh buka tengok sendiri misalnya. Perkara-perkara itu pun sendiri mesti difikirkan. Kalau sekadar kita menghalang dari sudut umur, tetapi dari sudut pendedahan itu yang terdedah kepada rakyat, terutama anak-anak kita, ya itu pun kita mesti fikirkan. Kenapa tak buat undang-undang itu? ITT, Invitation to Treat. You dedahkan, you sua-suakan, kemudian you larang. Jadi itu lebih teruk berbanding dengan 152 kes yang mohon di mahkamah. Jadi kenapa kita tak ambil tindakan penyelarasan dari segi enactment, dari segi akta, untuk kita pastikan bahawa multi super koridor kita ini mengambil kira soal-soal pornografi yang sepatutnya dihalang, terutama membabitkan kanak-kanak. Yang tua pun dah kahwin pun boleh bercerai tanggal. Kalau sistem komunikasi kita mesti diperkasakan, diperkemaskan sebenarnya. Unsur-unsur yang boleh meruntuhkan maruah budaya masyarakat kita pun mesti kita perhalusi. Itu kita biarkan siapa-siapa, mana negara pun boleh keluarkan apa saja, budaya apa pun boleh masuk kan ke dalam negara kita. Kemudian kita nak sekat pula dari sudut perkahwinan. Biarlah mereka berkahwin daripada mereka melakukan kalau Islam lah, biar mereka ada ikatan perkahwinan daripada mereka melakukan perkara perlakuan seks tanpa
perkahwinan. Itu lagi dahsyat sebenarnya. Jadi bolehkah saya simpul bahawa menaikkan umur daripada 16 kepada 18 bukan satu isu yang terlalu pressing, tetapi lebih pressing, lebih pressing dalam bahasa Melayu. Lebih menekan adalah perundangan untuk menyekat, mengontrol, mengawal. Filter. Dalam hal ini dia kena ingat dia, bila kita dalam Islam kita ada ulama, orang-orang yang pakar, jurist. Maknanya orang yang pakar dalam bidang agama. Di sana ada negeri yang dah bersetuju. Tak pelik selepas semua negeri boleh bersetuju. Sebab ini bergantung kepada setiap negeri. Setiap negeri ada undang-undang tubuh. Apa undang-undang PBT yang ada di Pulau Pinang tak sama dengan Kelantan. Ya, betul. Jadi kita boleh bincang, kita tengok keadaan. Jadi dalam hal ini saya tak nampaklah satu isu yang besar nak kena bising, sebab di sana ada fungsi mahkamah, di sana ada fungsi peguam, di mana ada fungsi penduduk dan juga guru-guru, pelajar-pelajar. So kita sebenarnya boleh mendidik, dan sampai satu masa ia boleh diregulate, tetapi yang paling penting, yang minta saya tak rungsing, yang kahwin saya tak rungsing. Saya rungsing kepada yang tak kahwin, yang tinggal anak dalam bako sampah, yang tinggal anak tepi jalan, yang tak sambung belajar, yang tak tahu pun apa, dan tak tahu pun dia mengandung. Yelah, dia tak tahu apa-apa pun. Style hidup macam suami isteri. Tapi tak ada ikatan lepas tu perkahwinan. masalah HIV. Sekarang ni cacar monyet. Mereka terdedah kepada semua sipilis. So mereka tak tahu pun pasangan yang sah. Jadi kalau ini tak dijaga, kita sebenarnya mendedahkan masyarakat kepada benda yang lebih besar berbanding dengan hanya kita regulate dari segi umur sahaja. Sebagai ulama-ulama kita dah duduk bincang. Di Kelantan pun ada bengkel untuk berbincangan dengan bawah umur. So kita boleh bincang dan kita boleh runding, tetapi yang pentingnya regulation untuk general exception mesti kena ada. Sebab sana ada general, di sana ada exception. Untuk exception ni kes yang macam mana? Dan kenapa? Dan bagaimana cara penjagaan? Macam sekarang budak-budak yang genius. You tak boleh letak budak genius dengan budak normal. You tak letak budak berbakat dengan budak tak berbakat. Sebab budak berbakat tu dia melebihi umur dia. So kalau budak berbakat ada special attention, budak genius ada special attention, boleh masuk universiti umur 15. Kenapa bila dalam hal ini kita tak boleh nak bagi? Sebab physically tak sama orang.